Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sekali kita pada malam ni dalam sesi soal jawab. Dan malam ni insya-Allah kita akan mengupas bajet 2021 seperti mana yang dipinta oleh banyak pihak. Ramai yang minta saya buat semalam. Semalam saya agak tak berapa sihat. Hari ini pun sebenarnya sibuk, tetapi insya-Allah kita akan cuba luangkan masa lebih kurang setengah jam untuk kita perjelaskan seberingkas tentang apa yang berlaku dalam Belanjawan 2021. Jadi saya mulakan, silakan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk. Ya. Rakyat tertanya-tanya. Ya. Kenapa dalam Belanjawan kali ini cadangan hanyalah RM500 sebulan selama 12 bulan berjaya bersamaan 6,000 sebulan. Okey. Dan pertama tak bagi 10,000 terus seperti yang diminta oleh pihak UMNO iaitu dalam Pakatan Nasional. Okey, pertama sekali saya nak beritahu bahawa UMNO dan Barisan Nasional telah mengemukakan 144 cadangan ketika Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Dr. Ashraf Wajidi dan beberapa wakil UMNO berjumpa dengan Menteri Kewangan yang berhormat Datuk Seri Tengku Zafrul. Daripada 144 cadangan tersebut, saya masih ingat bahawa Datuk Seri Ahmad Maslan menekankan 6 cadangan utama, 6 cadangan utama yang telah beliau siarkan melalui Facebook dan Twitter beliau, kan? Namun Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ketika menulis surat kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Perdana Menteri, menyatakan sokongan 43 ahli parlimen daripada Barisan Nasional menyokong Belanjawan 2021. Datuk Zahid memberikan 2 permintaan yang paling penting yang diminta supaya Tan Sri Muhyiddin memberikan keutamaan dan kalau boleh dapat diluluskan. Pertama ialah permohonan supaya diberikan moratorium secara automatik. Kena faham Kena faham kenapa moratorium ini perlu diberikan secara automatik. Kerana akibat daripada PKP pertama tu, kita sudah mengalami masalah kehilangan pendapatan. Kita sudah mengalami masalah pendapatan yang tidak sempurna seperti dahulu. Kita sudah mengalami masalah kejatuhan sales ataupun nilai perniagaan. Hampir semua sektor yang terjejas kecuali beberapa sektor yang telah saya ulangi berulang kali, seperti Top Glove, seperti pembuatan mas, seperti minimarket yang menjual groceries dan sebagainya. Mereka mungkin tidak terkesan banyak, tetapi rata-ratanya semua terkesan. Dan apabila terkesan, ini menyebabkan mereka mempunyai masalah dalam membayar sewa beli pinjaman perumahan, sewa beli pinjaman kedai, sewa beli pinjaman bangunan, wisma dan sebagainya. Begitu juga dengan bayaran sewa beli kenderaan. Itu sebabnya UMNO meletakkan prioriti. Kita memohon supaya selepas tempoh 6 bulan yang diberikan oleh kerajaan kali pertama itu telah berakhir, kita mohon ianya disambung secara automatik. Tapi malangnya benda yang sekecil ini pun Tan Sri Muhyiddin tidak boleh menghormati permintaan daripada rakan satu pakatan yang telah pun memberikan persetujuan, blanket approval sebelum melihat belanjawan itu sendiri. Bagi saya sepatutnya kena tengok dulu belanjawan ni kan. Tetapi Tan Sri Muhyiddin langsung tidak menghargai bagaimana MP-MP Barisan Nasional sanggup memberikan sokongan kepada belanjawan ini walaupun tanpa melihat terlebih dahulu belanjawan tersebut dan mendengar pembentangan belanjawan. Ini bagi saya satu tindakan yang sangat angkuh
oleh Perdana Menteri kita yang langsung tidak menghormati permintaan daripada UMNO. Kedua, saya nak beritahu dengan apa ni sahabat-sahabat yang hadir pada malam ni, UMNO telah memohon supaya pencarum-pencarum dibenarkan untuk mengeluarkan caruman KWSP mereka daripada akaun pertama maksimum sebanyak RM10,000. Sebanyak RM10,000. Bukan banyak. Bukan minta duit kerajaan. Bukan minta duit Muhyiddin. Tidak. Kita minta nak keluarkan duit kita sendiri. Saya juga antara kaki tangan awam yang dulu memilih untuk mencarum di dalam KWSP, tidak ambil pencen. Jadi sudah pasti dalam keadaan hari ini kena faham, rakyat dalam keadaan kehilangan sumber pendapatan tidak sempurna, dalam keadaan ketidaktentuan, dalam keadaan ekonomi yang semakin hari semakin merosot. Yang kita mahukan setidak-tidaknya bila kita memperolehi bantuan RM10,000 ini, ianya dapat membantu kita untuk membayar bebanan-bebanan hutang. Contohnya nak bayar kereta, bayar contohnya pinjaman peribadi di bank rakyat, nak bayar rumah yang sudah pun mula kena start bayar bulan lepas. Yang saya rasa ramai di antara kita yang belum start bayar pun. Walaupun Tengku Zafrul mengatakan 85% telah pun membuat bayaran, tapi saya rasa rata-rata yang membuat bayaran ini pun adalah duit yang mereka kumpulkan sepanjang tempoh 6 bulan itu mungkin mereka gunakan untuk membuat bayaran yang pertama ini. Tetapi mereka tidak pernah memikirkan bahawa proses PKP ini akan berlanjutan. Dan hari ini kita tahu bahawa PKP B ini telah dilanjutkan sehingga Disember. Dan ini menambahkan lagi beban rakyat, tuan-tuan. Jadi itu sebabnya, saudara, hari ini saya nak beritahu dengan rakyat, dengan Tan Sri Muhyiddin sendiri. Kita masih ada peluang untuk membuat perubahan. Saya nak beritahu dengan rakyat bahawa apa yang dibentangkan oleh Tengku Zafrul hari semalam tidak semestinya diterima. Dan belum pun menjadi keputusan. Ini kena faham. Jangan ada yang ingat, ini sudah jadi keputusan. Semua orang sudah hampa. Ramai di netizen, di dalam Facebook, semua telah hampa. Kerana mereka anggap ianya sudah menjadi keputusan. Tidak. Ianya belum menjadi keputusan. Ia selesai dibahaskan hari semalam. Maka mulai daripada 11, 12, 13, 14, 9, 10, 11, 12, ianya akan dibahaskan. 16, 17, 18, 19, ianya akan disambung bahas. Dan, tuan-tuan, pada 23, 24 dan 25, Menteri akan mendengar soalan-soalan daripada ahli-ahli parlimen kita. Dan selepas itu ada lagi tempoh 11 hari. 11 hari, tuan-tuan, untuk bajet ini dibincangkan peringkat jawatan kuasa, akan dibahaskan di peringkat jawatan kuasa, barulah akan berlakunya sesi pengundian. Dan ketika pengundian itu, tidak lagi macam sekarang 80 orang saja yang boleh masuk, yang akan dibenarkan masuk. Sekarang ni 41 daripada kerajaan, 39 daripada pembangkang dan bebas. Tetapi pada hari pengundian, semua 222 akan dibenarkan masuk. Cuma agak tak sedap lah taktik dia orang ni. Dia berhenti jam 2 petang. Sesi parlimen disingkatkan. Saya tak faham. Kita dah kurangkan 80 orang dalam bilik tu. Kenapa perlu disingkatkan? Yang jelas menampakkan bahawa Tan Sri Muhyiddin mahu supaya dalam tempoh lebih kurang 42 hari sesi parlimen ini, semua hanya akan membincangkan bajet yang akan berakhir dengan proses pengundian. Mungkin boleh berakhir 15 hari bulan, hari terakhir.
dan mungkin boleh ditambah 2 hari, 16 dan 17 Disember, supaya tidak ada usul undi tidak percaya ke atas beliau yang boleh masuk dalam sesi parlimen kali ini. Ini nampak taktik kotor dia, tuan-tuan. Cuma hari ini saya nak beritahu dengan Muhyiddin. Okey. Kenapa rakyat nak RM10,000 ni, duit dia orang ni? Kerana ada setengah-setengah daripada kita nak mulakan perniagaan. Kena ingat hari ini, kamu cuba dalam belanjawan ini, kamu cuba untuk mewujudkan peluang pekerjaan sekitar 60-70 ribu orang. Tetapi yang bakal kehilangan pekerjaan, sekarang dah lebih 700 ribu. Ada setengah-setengah yang mengatakan bahawa figure ni sudah menjadi 1.4 juta dan bakal mencecah 2.5 juta ringgit. 2.5 juta penganggur. Saya nak beritahu, inilah masa yang terbaik untuk mereka ini menggunakan wang KWSP ni, kumpulan wang amanah pekerja, wang simpanan pekerja. Duit ini disimpan untuk apa? Disimpan untuk hari mendatang ketika mereka memerlukan. Rata-rata orang faham bahawa hari memerlukan bila dah tua, bila dah pencet. Tetapi kena ingat, hari ini dalam keadaan rakyat sudah mula kelaparan. Saya nak beritahu, hari-hari orang datang sini tak ada makan, cari makan dalam tong sampah. Ada yang kena buang kerja. Mereka sanggup nak kerja dengan harga RM700, RM600 pun mereka sanggup, asalkan mereka boleh lepas makan tengah hari dengan makan malam, tuan-tuan. Ini keadaan rakyat hari ini. Jadi apa salahnya mereka nak keluarkan duit mereka sendiri? Kalau nak keluarkan duit hanya dibenarkan RM500, itu pun spread 12 bulan. Kalau misalnya kita ada gaji tetap, contohnya kita di kaki tangan awam, itu okey, dapat keluar RM500, RM500. Tetapi kena ingat, yang layak untuk dapat keluar duit KWSP ni hanya 600,000 orang. Siapa mereka? Iaitu mereka yang telah diberhentikan kerja, tuan-tuan, ketika tempoh COVID ni. Saya diberhentikan kerja, contohnya saya berhentikan kerja. Bila saya diberhentikan kerja? Hari ni BN kalah 9 Mei 2018. 10 hari bulan Mei, saya telah terima surat daripada Lim Guan Eng mengatakan saya diberhentikan daripada jawatan pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Boleh tak saya mohon untuk mengeluarkan duit KWSP saya untuk saya tampung tiap-tiap bulan terpaksa cover overhead restoran saya ni? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Kerana saya hilang pekerjaan ketika ketika pertukaran kerajaan, bukan kerana COVID, tuan-tuan. Itu sebab hanya dilimitkan 600,000 orang saja. Jadi adakah Muhyiddin mahu sesiapa yang majikan-majikan yang mahu melihat anak buah mereka dapat menikmati RM500 sebulan daripada pengeluaran KWSP mereka sendiri, maka majikan kena tolong pecat kaki tangan mereka? Adakah ini yang cuba disampaikan oleh Muhyiddin Yassin? Saya nak tanya dengan Muhyiddin, apa masalahnya untuk mereka ini mengeluarkan duit KWSP mereka? Saya nak tanya, apa sudah jadi dengan duit KWSP mereka? Apa yang kamu nak buat? Kemana kamu telah laporkan? Ini sepatutnya dijelaskan. Tengku Zafrul pun kena jelaskan. Kenapa perlu bagi runcit-runcit RM500? RM500 nak buat apa? Nak buka meniaga sate pun minimum nak jadi penjaja kena bayar RM5,500. Nak buka stall burger macam Asri, mesti ada RM5,000. Meniaga apa boleh buat dengan RM500? Saya nak tanya dengan Tan Sri Muhyiddin. Adakah nak majikan nak membolehkan anak buah dia dapat duit RM500 sebulan selama 12 bulan ni, dia perlu pecat? Adakah ini yang perlu mesej yang nak disampaikan oleh kerajaan? Kedua, moratorium. Moratorium nak diberikan kepada mereka-mereka daripada kalangan B40.
Saya nak beritahu dengan kerajaan Muhyiddin ni, hari ini bukan setakat saya, bukan setakat kawan-kawan yang berniaga, yang dulu kelas berada di tempat T20. Hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, bukan setakat the middle 40, M40 sudah berhijrah menjadi B40, malah ada yang top 20 pun sudah menjadi B40. Kena faham. Mereka kena bayar sewa kedai. Sedangkan kamu tidak benarkan mereka keluar rumah. Letak syarat-syarat bodoh. Syarat bodoh macam mana? Satu syarikat kaki tangan pengurusan hanya 10% boleh keluar, boleh pergi kerja. Hari ini mereka tak boleh nak buat apa. Ada akta buruh. Bila kerajaan wajibkan hanya 10% kaki tangan pengurusan boleh keluar pergi kerja, maka kalau majikan memaksa kaki tangan untuk bekerja seperti biasa, maka kaki tangan akan membawa majikan ke muka pengadilan. So apa you nak suruh kaki tangan buat? Cukup ke bantuan subsidi upah RM600 kepada pekerja-pekerja yang digajikan dengan gaji RM3,000, RM5,000, RM8,000, RM10,000? Cukup tak dengan upah RM600? Ini yang patutnya Muhyiddin fikirkan. Saya nak tanya, apa sudah jadi dengan bantuan awal persekolahan? Ini dah nak masuk bulan Disember. Maka sesi persekolahan akan bermula. Bila sesi persekolahan akan bermula, tak kiralah mereka perlu pergi ke sekolah ke, mereka tak perlu pergi ke sekolah ke, tetapi persiapan untuk permulaan persekolahan pasti ada. Ada setengah-setengah kena bayar yuran. Yuran sekolah, yuran kuliah. Mana pergi bantuan awal persekolahan? Kalau dulu zaman Datuk Seri Najib, semua anak dapat RM100. Ini kena faham kenapa Datuk Seri Najib buat benda ni. Ramai orang tak tahu. Dulu ni puak-puak Muhyiddin juga yang buat propaganda. Keluarkan video seorang kanak-kanak duduk dalam kelas. Tiba-tiba loceng berbunyi. Anak ni berlari pergi ke tepi pantai. Sampai di tepi pantai dia buka baju. Kita ingat dia nak mandi sungai. Rupa-rupanya bukan dia buka baju nak mandi sungai. Dia buka baju nak bagi baju sekolah itu kepada abang dia. Konon-kononnya ada murid-murid yang terpaksa berkongsi baju sekolah. Ini propaganda pembangkang. Tetapi Datuk Seri Najib, walaupun ini fitnah, dia nak memastikan tidak ada anak Melayu, anak India, anak Cina, anak Kadazan, anak dusun yang terpaksa berkongsi baju sekolah. Apa yang dia buat, tuan-tuan? Dia bagi setiap anak RM100 bantuan awal persekolahan. Bila datang September 2014, kejatuhan harga minyak, kita hilang sumber pendapatan, maka kita menjadikan bantuan itu bantuan bersasar. Kita hanya berikan kepada mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah bawah RM3,000. Tapi hari ini langsung tak ada. Dikala rakyat berhadapan dengan COVID, ini rakyat lebih memerlukan. Ini masanya. Tapi hari ini yang menjadi keutamaan kerajaan Muhyiddin, kerajaan semburit ini, tuan-tuan, apa dia? Orang kanan Azmin Ali, Dr. Afif Baharudin, yang satu ketika dulu cukup bising. Saya nak beritahu, zaman Datuk Seri Najib kita ada Jabatan Haiwal Khas. Ni ditubuhkan zaman Mahathir lagi, tuan-tuan. Zaman Datuk Seri Najib, saya nak beritahu peruntukan yang diberikan kepada Jabatan Haiwal Khas. Tengok ni. Tuan-tuan saksikan sendiri. Berapa banyak bantuan peruntukan yang diberikan kepada Jabatan Haiwal Khas? Boleh nampak ni? Nampak? 2011 21 juta, 2012 21 juta, 2013 pasal pilihan raya naik sikit 23 juta, 2014 24 juta, 2015 21 juta balik, diturunkan balik.
2016 22 juta. 2017 nak pilihan raya pun hanya 22 juta je. Dan ketika itu kaki tangan Jabatan Hayawal Khas, saya pernah pemikir Jabatan Hayawal Khas ketika itu. Ketika 2017, 2015 sampai 2017 ni stagnan. 22 juta ringgit dalam keadaan sesedara kerajaan diserang dengan fitnah yang berterusan berhubung 1MDB. Diserang dengan fitnah yang amat dahsyat. 1MDB, GST, segala-galanya jasa kena jawab. Ketika itu Afif Baharudin mempertikaikan kenapa dibayar gaji Lokman Adam, Tun Faisal. Kami berdua merupakan panel pemikir Jabatan Hayawal Khas. Ketua pengarah kami Datuk Fuad Zakarsi. Mereka pertikaikan. Dan Dr. Afif juga pernah mengeluarkan kenyataan meminta supaya jasa dihapuskan. Tapi hari ini Azmin Ali tuan-tuan nak melantik orang yang suruh jasa dihapuskan ini untuk menjadi ketua pengarah jasa. Tiba-tiba tuan-tuan, kerajaan abah engkau yang kononnya prihatin rakyat ini telah menaikkan peruntukan untuk propaganda daripada 22 juta ni tuan-tuan naik 4 kali ganda. Peruntukan naik 4 kali ganda saudara kepada 81 juta. Tapi ketika jasa dapat 22 juta ringgit setahun, ketika itu jasa ada 1,400 lebih kaki tangan. Hari ini jasa dapat 81 juta tuan-tuan. Berapa kaki tangan jasa? Baru 60 orang. Kejadah apakah ini tuan-tuan? Saya nak beritahu the frontliners. Berapa mereka dapat? Mereka dapat hanya 62 juta setiap 10,000 orang kaki tangan. Saudara, 10,000 orang kaki tangan frontliners dapat 62 juta. Jasa 60 orang dapat 81 juta. Kenapa diangkat Afif Baharudin? Adakah duit yang banyak macam ni untuk bersihkan nama Azmin yang hari ini dikenali sebagai tokoh semburit negara, nak ditukar wajah Azmin sebagai seorang yang bakal menjadi Perdana Menteri yang bersih, suci, lagi menyucikan? Kalau macam inilah Muhyiddin, saya menyeru kepada semua ahli parlimen Barisan Nasional, tak perlulah kita beri sokongan kepada belanjawan ini. Hari ini sepatutnya diutamakan keperluan rakyat. Zaman 3-4 tahun sudah, 2017, 2016. Berapa belanjawan yang diberikan kepada BRID? Datuk Seri Najib peruntukkan 6.8 juta untuk 7.2 juta keluarga. Tapi hari ini tuan-tuan, masa tu tak ada COVID. Masa tu tak ada masalah. Hari ini rakyat menderita. Rakyat susah. Nak makan pun susah. Nak keluar duit KWSP pun tak boleh. Kena tunggu hari tua. Kalau dah mati sekarang, tak sempat tengok hari tua. Saya nak beritahu. Ketika rakyat tengah susah hari ini, berapa duit daripada BSH, semua ni BRIM tuan-tuan, dia tukar BSH bila zaman Mahathir. Bila zaman datang pula Muhyiddin, dia tukar pula jadi BPR. Saudara, 8.1 juta keluarga hanya terima 6.5 bilion ringgit. Lebih sikit daripada zaman Datuk Seri Najib 3-4 tahun yang sudah. Ini yang dia kata dia mementingkan rakyat. Yang lebih dia pentingkan ialah menyelamatkan Tengku Azmin Ali. Kalau macam ni, UMNO sokong, BN sokong. Saya percayalah cakap saya. Sekiranya ahli-ahli parlimen UMNO memberikan sokongan kepada apa yang dibentangkan oleh kerajaan Muhyiddin ini, saya yakin tuan-tuan, dalam pilihan raya yang akan datang, UMNO akan menjadi mangsa ditolak bersama dengan Perikatan Nasional. Masa tu jangan salahkan rakyat tuan-tuan. Hari ini UMNO kena bangkit. Hari ini Barisan Nasional kena bangkit. Kita kena pertahankan hak rakyat hari ini.
Kita tak boleh biarkan abah kau ni buat sesuka hati dia, tuan-tuan. Kita ada masa. Tuan-tuan ada masa untuk berbahas dalam parlimen. Tolong pastikan dalam tempoh perbahasan ini kita desak kerajaan kerajaan minoriti Muhyiddin Yassin ini untuk menerima supaya moratorium diberikan secara automatik kepada semua yang hari ini terkesan. Tak kira mereka nak B40 ke, M40 ke, top 20 ke, semua. Tuan-tuan, kalau top 20 tuan-tuan terpaksa gulung tikar, maka pekerja-pekerja dia yang B40 juga akan gulung tikar, tuan-tuan. Kena ingat. Kena ingat. Saudara, RM10,000 tidak akan membengkrapkan negara ini. RM10,000 bukan milik Muhyiddin. RM10,000 ialah milik pencarum KWSP. Sekiranya mereka tidak mahu berikan moratorium automatik, sekiranya mereka tidak mahu berikan pengeluaran akaun 1 KWSP maksimum RM10,000 ini, saya rayu supaya semua MP Barisan Nasional menolak belanjawan yang dibentangkan hari semalam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.